الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghirup udara pada hari Jumaat pagi ini. Mudah-mudahan kita mulakan kehidupan kita dengan kebaikan, maka seluruh daripada kehidupan kita pada hari ini ianya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita nak kongsi satu doa, yang mana doa ni diriwayatkan daripada banyak ulama hadis, antaranya yang berada di dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Maka diriwayatkan satu doa, yang mana doa ni biasa dibaca oleh Nabi SAW pada setiap pagi. Tuan-tuan, waktu pagi adalah waktu yang sangat-sangat diberikan keberkatan oleh Allah. Kerana tu siapa-siapa yang nakkan kebaikan, maka hendaklah dia mengimarahkan waktu pagi dia. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kata doa ni khusus untuk umat dia yang bangkit pada waktu pagi. Kata Nabi doa dengan Allah, Allahumma barik hazihil ummah fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku ini pada waktu paginya. Dan tuan, maknanya
nak beritahu dekat kita bahawa waktu pagi ni adalah kebaikan dan diberikan dengan macam-macam kebaikan, berkat dan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi, Nabi tak tinggal doa ni. Ada 3 perkara yang Nabi minta pada waktu pagi. Doa Nabi SAW tersebut adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mula-mula sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita ulang sekali lagi. Doa ni dibaca pada setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan 3 perkara di dalam doa ni Nabi SAW minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setiap pagi Nabi akan baca doa ni. Pertama Nabi minta dengan Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, itu yang pertama. Kerana manusia ni kalau dia nak lakukan apa pun juga ibadah, apa pun juga perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dan tuan, tanpa ilmu maka amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan kata Imam Nawawi, siapa-siapa yang beramal tanpa adanya ilmu, maka segala yang dia amalkan itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi agama kita ni adalah agama yang mementingkan ilmu pengetahuan. Sehingga Nabi SAW dia sebut dalam hadis yang begitu masyhur, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa fi kulli muslimatin. Menuntut ilmu, kata Nabi, ianya merupakan satu kefarduan bagi semua orang Islam, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, wajib dia menuntut ilmu. Dan tuan, sebab itu apapun yang kita buat hendaklah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan tuan, kalau tak dikhawatiri kalau apa yang kita lakukan itu bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada satu cerita. Cerita ni disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Dan tuan, ada satu orang yang cukup kuat beribadat kepada Allah daripada maghribi. Dan tuan, cerita ni diceritakan oleh ulama di dalam kitab Manhajus Sawi. Dan tuan, ada satu orang, dia suka beribadat pada Allah dan dia ni berasal daripada maghribi. Dan tuan, tapi sayang, walaupun dia suka beribadat kepada Allah, namun kebanyakan ibadat yang dia lakukan itu adalah dengan kejahilan, bukan dengan ilmu pengetahuan. Dan tuan, satu hari
dia beli seekor keldai. Tuan-tuan, bila dia beli seekor keldai, dia dah beli keldai ni, dia pun tarik bawa masuk ke dalam rumah dia. Tuan-tuan, dia bawa masuk keldai ni dalam rumah. Dah dia bawa masuk dalam rumah, kemudian dia letakkan keldai ni dekat dalam bilik yang dia hias dengan begitu cantik. Tuan-tuan, maka orang pun rasa pelik. Pasal apa yang dia ni beli keldai tapi tak buat kerja. Malahan keldai ni dia bawa masuk dekat dalam bilik yang dia hias dengan begitu segak, begitu cantik. Tuan-tuan, orang tanya dengan dia, siapa yang kamu beli keldai, kamu letak dalam bilik ni? Tuan-tuan, apa jawab si abid ini? Dia kata, syariat Islam melarang kita daripada berzina. Tuan-tuan, bila kata berzina ni maknanya persetubuhan yang dilakukan di luar daripada pernikahan. Tuan-tuan, jadi dia kata, agama kita larang kita berzina dengan perempuan yang belum kita nikahi. Maka aku beli keldai itu tujuannya untuk aku melepaskan hawa nafsu syahwat aku kepada keldai betina ni. Dan dia duk ingat haram apa ni berzina dengan sesama manusia. Dia duk ingat halal dengan binatang. Dan padahal perbuatan tersebut adalah dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perbuatan dia ni ditegur oleh ulama yang berada pada zaman tu. Dan bila dia dapat tahu yang dia buat tu adalah dosa besar kepada Allah, akhirnya dia menangis, akhirnya dia berasa rugi sangat-sangat. Kebanyakan daripada masa dia, rupa-rupanya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu mujuk lagi dia sedar masa hidup. Kalaulah dia tak sedar pada masa dia dibangkitkan pada hari akhirat, agak-agak lagu mana? Tuan-tuan, kehidupan kita cuma sekali. Atas dunia ni, kehidupan cuma sekali, dia tak ada dua kali. Tuan-tuan, tadi dalam surah Sajadah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia. Tuan-tuan, pada saya, dalam banyak-banyak ayat dalam surah Sajadah ni, yang terkesan dalam hati ada satu ayat ni. Tuan-tuan, ayat ni berkenaan dengan orang yang dibangkitkan pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan nanti orang yang bangkit dekat akhirat ni, dia akan kata dengan Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, pada hari ini kami dah tengok dengan mata kepala kami. Pada hari ini kami dah dengar dengan telinga kami. Tuan-tuan, apa dia tengok? Apa dia dengar? Dia tengok dan dia dengar apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dulu atas dunia. Tuan-tuan, dia tengok dengan mata kepala dia pada hari ini, pada hari akhirat ni. Dia tengok syurga, dia tengok azab neraka. Tuan-tuan, dia tengok macam mana susahnya di mahsyar Allah. Dan akhirnya manusia ni minta dengan Allah, ya Allah, hari ini kami tengok, hari ini kami dah dengar, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, balikkan kami semula atas dunia. Kerana apa? Kerana na'mal salihah, kami nak beramal salih. Inna muqinun, kerana pada hari ini kami dah yakin dengan apa yang Engkau janji, ya Allah. Tuan-tuan, tapi kesedaran pada hari akhirat tak memberikan apa-apa manfaat.
Seumpama dengan Fir'aun. Tuan-tuan, Fir'aun ni, masa dia tenggelam di dalam lautan yang dibelah oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Fir'aun ni, apa ni kalaulah dia jumpa dengan iblis, rasa-rasanya iblis pun seliut dengan dia. Tuan-tuan, Fir'aun ni kalau dia jumpa dengan iblis, rasa-rasanya iblis pun takut dengan dia. Tuan-tuan, pasal apa kita kata macam tu? Iblis, walaupun dia ingkar dengan Allah Ta'ala, dia tak pernah declare, dia tak pernah claim yang dia ni adalah Tuhan. Tuan-tuan, iblis tak nak kata dia Tuhan. Dia hanya sebut dia nak menyesatkan anak-anak Adam ni. Tuan-tuan, tapi Fir'aun dia lebih pada iblis lagi. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia kata kepada rakyat dia, aku ini, dia kata, ana rabbakumul a'la. Aku adalah Tuhan kepada kamu semua. Tuan-tuan, bukan setakat Tuhan. Bahkan Fir'aun kata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuan-tuan, Masya Allah, ni keangkuhan Fir'aun. Tapi bila dia tenggelam dalam laut yang dibelah oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, nyawa dia dah sampai kepada rengkung dah. Tuan-tuan, apa yang Fir'aun kata dengan Allah Ta'ala? Fir'aun kata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini aku beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Tuan-tuan, baru nak beriman pada Allah. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala jawab balik apa yang disebut oleh Fir'aun ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, kamu pada masa yang lepas, kamu kufur kepada kami, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya tidak ada manfaat penyesalan pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, kerana tu kita ada peluang mengaji macam ni. Tuan-tuan, masjid kita macam-macam buat apa ni, kelas tiap-tiap malam. Ni tambah pula dengan kelas duha. Tuan-tuan, saya sokong biar bagi banyak kelas pengajian ni, bagi banyak. Tuan-tuan tengoklah, dalam keadaan kelas pengajian banyak ni, ada juga masuk benda-benda yang boleh mengganggu kita punya akidah kita. Tuan-tuan, jangan buat main-main. Benda ni sampai kat tempat kita. Sampai kat tempat kita. Sampai juga kat negeri saya. Tuan-tuan, benda-benda yang boleh mengganggu gugat akidah kita. Tuan-tuan, ni bukan soal ibadat. Kalau dalam soal ibadat, luas dia punya lapangan dia. Tuan-tuan, sebab itu dalam kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, bila kita sebut berkenaan dengan ilmu fiqh, tuan-tuan, ilmu fiqh ni dia bukan qat'i, dia zanni. Sebab itu pendapat banyak dalam fiqh ni. Tuan-tuan, dalam Syafi'i kata macam ni, dalam Maliki kata macam ni, dalam mazhab Hambali kata macam ni, dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata lagu ni. Pasal apa? Kerana mereka faham dalil berlain-lain. Dia bukan qat'i, dia bukannya putih, dia zanni. Tuan-tuan, bila kata zanni ni, dia masih lagi ada perbincangan lagi. Tuan-tuan, ni dalam bab fiqh. Pasal apa? Kerana nak suruh kita boleh beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi dalam akidah tak ada. Akidah dia cuma ada dua saja. Pertama, sama ada dia beriman ataupun dia menjadi kafir pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itu kita kena ambil peluang untuk berada dalam majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, jangan malas. Dengan ilmu ni kita jangan malas, jangan cemui satu orang. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang maju. Tuan-tuan, saya baca satu buku. Saya baca satu buku berkenaan dengan kemajuan orang di Jepun. Tuan-tuan, pasal apa puak-puak Jepun ni mereka maju? Pasal apa orang-orang di barat sana tu mereka maju?
Dan antara sebab, tuan-tuan, ni kita cerita kemajuan dunia depa. Kufur tetap kufur dengan Allah Ta'ala. Tapi Islam adalah agama yang dia tengok mana-mana ada kebaikan, maka dia ambil kebaikan tu. Tuan-tuan, saya pernah sebutkan dekat sini. Macam mana keranda. Keranda yang orang isi jenazah kat dalam tu. Tuan-tuan, keranda ni bukan daripada Islam kita. Ni disebut di dalam kitab Kashifatus Sajar. Syarah kepada Safinatun Najar. Tuan-tuan, ulama kata keranda ni bukan daripada Islam kita. Tuan-tuan, tetapi dia daripada perbuatan orang-orang Nasrani. Tuan-tuan, kemudian bila kita tengok, bila jenazah ni letak dalam keranda, dia boleh menutup keaiban jenazah tu. Tuan-tuan, ni satu benda yang baik dan dia tidak bercanggah pun dengan syarak. Tuan-tuan, maka Islam kita pi ambil benda tu. Tuan-tuan, jadi kita tengok kebaikan dia. Tuan-tuan, antaranya pasal apa yang Pok Jepun ni boleh maju secara ringkasnya. Tuan-tuan, mereka adalah orang yang kuat membaca. Tuan-tuan, mereka tu suka kepada ilmu pengetahuan. Dia tak macam kita. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita tengok masyarakat kita dengan ilmu ni, tuan-tuan, kita gamaknya di tempat yang paling bawah lah. Hari ni tuan-tuan tengok dalam Facebook, tengok pengajian semua nak main online semua dah hari ni. Tuan-tuan, bukan macam dulu lagi dah. Dulu kena main campus, dulu kena main mengaji berteleku di hadapan tok guru. Tapi hari ni tuan-tuan, semuanya dengan medium online. Semua nak duduk santai lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, ni sifat malas pada ilmu. Padahal Islam kita, wahyu yang pertama turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, hai Muhammad, dengan nama Tuhan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, asas kepada agama ni adalah ilmu. Kerana tu Nabi SAW pagi-pagi lagi Nabi minta dengan Allah, ya Allah, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat, yang tak sesatkan aku, yang makin mendekatkan aku pada Allah. Dan tuan, yang kedua, Nabi SAW minta rizqan tayyiban. Dan tuan, bila kita minta rezeki daripada Allah, bukan hanya sekadar rezekinya, tetapi mintalah juga tayyibah, agar rezeki tersebut adalah rezeki yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan makanan ni, dia memberikan kesan yang begitu besar dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kata Nabi SAW, man akalal halala, siapa-siapa yang makan benda yang dihalalkan pada syarak, ata'at jawarihuhu, maka seluruh anggota tubuh badan dia akan taat kepada Allah, sya'a am aba, sama ada dia nak ataupun dia tak nak, dia akan taat kepada Allah. Tuan-tuan, ni kesan daripada memakan benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut, wa man akala al-harama, siapa-siapa yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah, asad jawarihuhu, maka anggota tubuh badan dia akan bermaksiat kepada Allah, sya'a am aba, sama ada dia mau ataupun tak mau, tubuh badan tu akan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu Nabi minta pagi-pagi ni, pasal kita pagi ni baru nak mula. Kita baru nak mula hidup, kita baru nak mula mencari rezeki. Dan maka Nabi minta, ya Allah, berikan kepada kami ni rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Tuan-tuan, rezeki baik ni lagu mana? Rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua.
Kemudian hak yang ketiga, yang terakhir, Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolong jadikan segala amalan aku ni mutaqabbala. Amalan yang engkau terima, ya Allah. Tentang ni yang paling penting. Ni yang paling penting. Apa yang kita buat daripada kebaikan, ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sebut, nanti pada hari akhirat ada orang yang muflisun, kata Nabi. Ada orang yang muflisun. Tuan-tuan, ada orang yang muflis nanti pada hari akhirat. Dan tuan, amalan baik dia langsung tak diterima oleh Allah. Dia baca Quran, bacaan Quran dia tak diterima oleh Allah. Dia bersedekah, sedekah dia tak diterima oleh Allah. Apa juga kebaikan tak diterima oleh Allah. Wal-iyazu billah. Tuan-tuan, kita ni umur pendek. Kita umur pendek. Nabi SAW beritahu tentang umur umat dia. Innal a'mara ummati baina sittin was sab'in, kata Nabi. Sesungguhnya umur umat aku antara, dan ni Nabi sebut, antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Dan ni guide umur kita. 60, 70, dia nak pi lagi kuat lagi 80, 90. Mak kilau dah 100 lebih. Insya-Allah. Dan apa pun juga rata-rata umur umat Nabi SAW dalam jangkaan tersebut 60, 70, 80. Bahkan Nabi sebut di akhir zaman, Nabi kata, kamu akan tengok ramainya orang yang akan mati mengejut, kata Nabi SAW. Dan malam tadi saya kuliah di Sanglang malam tadi. Lepas-lepas kuliah tu, mereka jamu capati dengan cap kuih tiaw. Tu dia. Saya kata, saya nak balik. Esok ni saya ada tugas esok ni. Tak apa, sikit je dia kata. Kita tuan-tuan dengan makan ni mana boleh sikit. Dah masuk sesuap, kena lidah. Tak ada sikit kan. Capati 2 ping. Lepas tu tambah pula cakwe tiaw 2 pinggan. Nampak? Esok ada tugas ni. InsyaAllah. Dan jadi ada seorang ni, Masya Allah dia baik. Dia cerita dengan saya, Ustaz, dia kata, masa saya hantar nasi biryani kat rumah Ustaz, dia hari tu ada hantar saya. Ada orang buat akikah, dia main hantar. Dia kata, Ustaz, hari yang saya hantar nasi biryani kat Ustaz ni, hantar tu, kemudian hantarlah juga nasi tu pada yang meninggal. Malam tadi ada orang meninggal, jadi buat tahlil malam tadi. Tuan-tuan, jadi dia kata yang meninggal ni Ustaz, masa bagi nasi tu elok-elok lah. Elok-elok lah. Tuan-tuan boleh sembang, boleh apa semua sekali. Kemudian dah bagi nasi tu selang beberapa minggu. Tuan-tuan, dia kata apa? Dengar-dengar meninggal ya. Tuan-tuan, dengar-dengar meninggal lah. Tuan-tuan, umur dan lingkungan tu lah 50 nak masuk kepada 60. Benar kata Nabi SAW, akhir zaman nanti kamu akan tengok macam mana orang ramainya mati mengejut, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam keadaan umur kita singkat macam ni, maka Nabi ajak pada kita, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikan semua amalan-amalan yang aku buat ni mutaqabbala. Jadi amalan yang engkau terima, ya Allah. Dan tuan, kenapa? Kerana kita umat Nabi tak banyak beramal. Sebab itu, kenapa kita tengok banyak amalan yang kita buat sikit, tetapi ganjarannya begitu besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, besar. Contoh macam ni. Tuan-tuan lepas subuh tak balik rumah.
Tuan-tuan duk tunggu sini sampailah syuruk. Ni syuruk dah masuk dah. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang duk tunggu, kemudian dia solat isyraq 2 rakaat, dan Nabi kata seolah-olah macam dia mengerjakan satu umrah, kata Nabi SAW. Dan pasal apa kita punya pahala besar? Tak dinafikan, tak dinafikan. Sebahagian daripada hadis, bila yang kita buat tu sikit, pahala dia melampau, dia punya besar. Tuan-tuan, ni ciri-ciri hadis yang palsu. Ni ciri-ciri dia. Tuan-tuan, tapi tak semua dia termasuk dalam ciri-ciri ni. Pasal apa? Kerana memang umur kita pendek, amal tak banyak. Kerana itulah Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada amalan yang kita buat sikit, tetapi dia punya ganjaran dia besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu pasal apa? Nak cover balik. Kita tak banyak amal, nak cover yang ni. Umur pula tak panjang, nak cover yang ni. Inilah pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan, kata ulama, 3 benda yang Nabi minta ni adalah benda yang mencakupi keseluruhan daripada kehidupan manusia. Nak apa lagi? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik daripada Allah, amalan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ianya adalah di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung nanti pada kuliah Jumaat nanti pula, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله اعلم.